Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat bersama pada tengah hari ini untuk siri bicara stop pornografi, hentikan pandemik ini. Jadi tengah hari ini insya-Allah kita akan bersama dengan dua orang panelis kita yang akan membincangkan tajuk ini. Jadi saya ingat bolehlah kita sama-sama untuk bincang dan juga fahamkan isu semasa ini. Yang bersama dengan kita pada tengah hari ini yang pertama ialah Encik Fawaz Hasbullah, merupakan ahli jawatan sekarang ni di LPPKN, Ibu Pejabat LPPKN. Beliau merupakan seorang terlibat dengan pelbagai aktiviti sosial dan juga aktiviti masyarakat di pelbagai NGO di dalam dan juga luar negara, dan secara langsung terlibat dalam menggerakkan kempen stop yang hari ini kita akan bincangkan, yang menjadi isu perbincangan kita dan merupakan jurulatih utama sejak 2016. Jadi ada Abang Fawaz boleh kenal aku, ada gambar kan. Okey, dan yang kedua panelis kita ialah Puan Nur Azizah Abdul Aziz. Merupakan seorang perunding psikologi Baitur Ar-Rahmah dan juga AJK Salwa Pusat, yang juga akan bersama dengan kita untuk kita bicarakan tentang pandemik isu pornografi. Jadi stop ini mungkin sedikit saya sentuh tentang senakan oleh Wadah sebagai satu kempen ke seluruh negara kepada masyarakat di pelbagai peringkat, dengan tujuan untuk memberikan pendedahan lah kepada masyarakat di pelbagai peringkat ni, khususnya ibu bapa tentang gejala yang sekarang ni semakin menular dalam masyarakat, khususnya anak-anak muda dan juga generasi yang ada sekarang, iaitu pornografi. Jadi hari ini kita akan bincangkan adakah ianya betul-betul pandemik, adakah cerita-cerita saja. Jadi tanpa melengah masa lah, saya ingat saya nak Fawaz Hasbullah. Mungkin Encik Fawaz boleh ceritakan sikit lah tentang stop ini secara umumnya, dan juga apa yang menyebabkan Wadah memilih untuk bercerita tentang pornografi ni kepada masyarakat, dan apa yang terima kasih kepada Saudara Kamarul, dan juga terima kasih kepada Wak TV kerana menjemput saya untuk berbincang pada hari ini tentang topik yang menarik, iaitu orang dikata sekarang tengah pandemik COVID, tapi kita hari ini cerita pasal pandemik pornografi. Okey, untuk pengetahuan semua, untuk makluman, sebelum tu saya cerita mungkin Wadah Kecerdasan Umat seperti mana yang dinyatakan oleh Saudara Kamarul tadi telah melaksanakan program stop. Kita buat kempen ni, kita ada buat training, kita terus ke Akar Umbi untuk ceritakan pasal isu pornografi, supaya masyarakat ibu bapa, khususnya target grup kita kepada ibu bapa, khususnya supaya ibu bapa tahu pornografi ini apa akibatnya kepada keluarga dan juga kepada. Okey, tapi menarik juga bila kita bincang cakap pandemik hari ini ini kan ini bulan puasa. Apa ya orang nak kata cerita pornografi Ada yang tanya, buat apa kita cerita pasal pornografi bulan puasa? Memang tak ada orang tengok pun. InsyaAllah lah tak ada orang tengok pada bulan puasa ni. Tapi kenapa kita bincang topik pada ini? Saya ingat antaranya pasal baru-baru ni kalau kita lihat di Malaysia kini, khususnya terdapat
artikel di Malaysia kini yang ataupun di dalam media katakan trafik pornografi di Malaysia ni semakin meninggi, semakin tinggi. Ada kata sampai 84%, 84% 84% orang lihat di Malaysia ni melihat pornografi ketika musim COVID. Saya kira saya ada slide, cuma mungkin slide ni tak boleh nak bergerak ketika inilah. Okay. Sebelum tu kita cerita apa itu pornografi. Para kamera tahu ke apa itu pornografi? Hello? Okay. So pornografi ni kalau ikut istilahnya berasal daripada Greek lah. Berasal daripada Greek di mana ia bermaksud pornia. Ini dia bermaksud pornia atau yang baru maksud pelacur. Jadi kalau sebentar saya masuk. Okay. Sorry maaf, dengan teknikal pula. Okay, jadi kalau kita lihat pornografi ini bermaksud daripada asalnya Greek pornia dan juga membawa maksud penulisan tentang pelacur atau penulisan tentang malucan sebagainya. Kalau kita tengok Kamus Dewan pula, Kamus Dewan menggambarkan pornografi adalah satu penggambaran atau pengisian sesuatu pelakuan maksud perbuatan kejadian dengan cara yang menggairahkan. Maknanya pelakuan tunjukkan ataupun gambaran yang bawa maksudnya menggairahkan hingga untuk membangkitkan nafsu untuk melakukan seks. Sama ada dalam bentuk filem, bacaan dan sebagainya. Penggambaran atau pengisahan sesuatu perbuatan dan sebagainya. Okey, ini saya nak share kan yang kata tentang satu statistik yang dikeluarkan oleh Pornhub. Tapi Pornhub ni ada satu hub pada laman Pucah. Sambil orang tengok atau orang akses, sebenarnya Pornhub juga membuat analisa. Jadi cuma di Malaysia ni Pornhub ni di-block lah tak boleh tengok. Saya nak tunjukkan ini menjadi isu kenapa kita bincang sekarang pada yang menariknya kalau kita bincang pada KP dan juga bulan Ramadan ni lah. Kalau kita tengok daripada segi statistik ini statistik dunia orang melihat trend orang melihat pornografi. Ini saya ingat sehingga daripada 24 Februari ketika mula cetus ini sampai 17 Mac 17 Mac tu sehari sebelum PKP lah. Peningkatan mungkin dah ada negara yang dah mula COVID dah mula PKP, dah lockdown, nampaknya trend tu meningkat. Jadi kalau ini di seluruh dunia berlaku. Jadi kalau kita lihat maknanya lagi lockdown ni orang lagi tengok pula, ramai pula pergi tengok lah. Okay. Tapi kita tengok saya menarik juga bila orang kata di Malaysia tu, kita lihat data yang di Malaysia lah. Malaysia negara yang keempat ketika itu, ketika pada hingga 20 hingga pada 17 lagi banyak masa Mac punya 12 Mac Jadi kalau kita tengok data tu ialah membuat 84% ni, dan kita tak dapat nak akses pada data selepas 18 Mac tu. So, saya kira dah mula lockdown sikit sikit-sikit tu belum PKP yang rasmi tu orang dah mula tengok, dan juga ingat lepas PKP mungkin kita jangkakan ramai lagi tengok lah. Jadi negara yang tu di antara lah untuk statistik untuk gambaran umum lah. Ni saya cuba tengok lihat pada Google Trend pada ketika tu lah 27 Mac hingga 27 April baru ni di Malaysia ni. Dia turun naik makin ramai yang tengok. Ni yang pertama statistik di Malaysia. Tapi menjelang 24 bulan April tu dah Ramadan tu dia dah mungkin kurang sikit dah, mula berpuasa lah. Dan ini yang trending berkaitan pornografi ataupun filem porno lah. Tapi kalau kita tengok pada filem lucah pula pada tarikh yang 27 Mac hingga 24 April ni tak banyak ni dalam 300 lebih So kalau tengok negeri Semenanjung ni ketika itulah tempoh tu sebulan tu je, Perak ni antara yang tertinggi lah.
pasti sebab apa di Perak paling tinggi lah. Tapi ini yang walaupun angka tak tinggi, yang pergi download filem lucah ataupun porno. Biasanya bahan-bahan pornografi ni dia tak guna, jarang gunakan ini filem porno. Dia akan ada nama macam-macam lah. Gadis bla 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 ke, ataupun tajuk-tajuk yang tu kalau tak dapat akses trending tu lah, pasal dia terlalu pelbagai. Ini saya just nak lihat trend kalau apa. Jadi menariknya di Malaysia ni, trend dia pada musim COVID ni agak tinggi juga. Hujung tu bila nak puasa tu makin rendah lah. Okey, kenapa pornografi ni yang kita risaukan sangat, yang kita bimbang, yang kita educate masyarakat, kerana dia boleh menyebabkan seorang ketagih. Kerana ketagihan pornografi ni boleh, kalau tegangan yang melampau atau tanpa kawalan, dia individu tu boleh salah gunakan. Memang pornografi ni salah guna, tapi boleh manipulate, boleh membuatkan pada kes-kes yang berlibat, kes jenayah, penderaan seksual dan sebagainya. So ketagihan pornografi, saya ingat nanti Puan Azizah akan cerita lebih detail lagi. Ketagihan pornografi ni kalau ikut ni dia sekarang ni di dunia ni dia melihat ketagihan pornografi ni serupa macam ketagihan heroin atau dadah. Kerana sekali kita dah terkena, kita akan tagih, dah akan terus. Dan apa kesan-kesan penagihan kalau bila kita dah tengok tu, yang mungkin secara ringkas boleh kata berlakunya seks luar nikah yang banyak. Bila dah tengok, of course orang akan cuba melakukan jenayah seksual, kanak-kanak, kemudian sikap dan nilai seksual yang negatif, melihat perempuan, melihat objek, terus kepada nak melakukan aktiviti seksual dan sebagainya. Masalah emosi dan perhubungan, kalau yang dah berkahwin pun dia ada kesan dia, yang belum kahwin pun ada kesan dia, dan masalah undang-undang. Nanti yang lebih berat, undang-undang kita, siapa saja yang ada menyimpan bahan pornografi dan handphone atau tabletnya boleh dikenakan tindakan. Kenapa berlaku punca-punca berlaku pornografi secara ringkas saya nak ni. Kalau kita kenapa seseorang tu tengok pornografi atau menonton pornografi atau membaca pornografi, antaranya pertamanya ialah berdasarkan kajian oleh American Psychological Association Journal. Satunya adalah kerana kepuasan seksual yang tak ada, yang tak puas-puas, istilah ni lah. Jadi dia tengok video lain, tapi bila buat dalam mungkin kalau suami isteri dia tengok lain, nak buat macam mana yang ada dalam video dan dia tengok gambar, jadi dia tak puas, dan dia tengok lagi untuk konon pada mungkin mereka awalnya nak tahu teknik kemahiran, tapi akhirnya jadi melihat pelbagai. Dan kesunyian, ni antara yang selalu jika individu tu terlibat dengan pornografi atau menonton pornografi, kerana dia duduk seorang-seorang, tak ada apa-apa, tak ada apa nak buat, tengok Facebook, tengok YouTube, lama-lama kerana marketing pornografi yang tu banyak di dalam internet ni, dia boleh terlibat ataupun menonton dan sebagainya. Ketidakstabilan hubungan, kadang-kadang ni kaitan juga dengan kepuasan juga. Kadang-kadang hubungan suami isteri yang dikatakan kurang mahir dalam melakukan intimasi ataupun seksual antara pasangan, ataupun hubungan yang makin renggang dan sebagainya, dia menyebabkan seseorang tu boleh juga melihat pornografi. Dan yang paling ancaman, punca paling besar selalu menjadi mudah orang tu jumus ialah popular porn. Popular porn ni diistilahkan kerana bahan-bahan video mudah didapat, dipopularkan di dalam internet ataupun di media sosial, untuk mudah didapat, pop up sikit-sikit ada gambar yang berkaitan dan sebagainya. Ini mendorong seseorang untuk melihat bahan-bahan pornografi. Jadi apa langkah? Itu secara ringkas tentang apa yang tadi saya cerita tentang punca dan sebagainya. Jadi langkah ni macam mana? Saya nak perkenalkan ada langkah ni, ada 3 kaedah yang dipanggil, itu PASS. PASS ni short form untuk parental control, environment, dan awareness, self awareness. Kita melihat bagaimana sebenarnya sebagai sebagai ahli keluarga dan masyarakat, 3 faktor ini memainkan peranan untuk menangani isu menonton ketagihan pornografi di rumah lah dan keluarga. Pertamanya parental control, kita go secara ringkas. Kalau lihat
kita perlu dipasang alat-alat atau peranti keselamatan di dalam handphone ataupun PC kita, laptop dan sebagainya lah, gadget, apa-apa saja gadget. Ibu bapa kena tahu sebenarnya banyak di luar ni sekarang ni, sangat terlalu banyak. Ni contoh yang saya boleh berikan, family safe, phone blocker, custodian parental control untuk handphone, iPhone ataupun Android semua ada, boleh pakai. Jadi sebenarnya ibu bapa kena tahu dan kena pastikan bahawa sebenarnya handphone ahli keluarga, terutama anak-anak lah, dalam konteks anak-anak ni, dia perlu perlu diletakkan sekurang-kurang. Ada yang free, dia berbayar untuk pelang. Dan dia terlalu mungkin kalau nak cerita dalam sesi ni tak sempat pelbagai tunjuk. Tapi kawan-kawan, ibu bapa kena tahu ada aplikasi kawalan dan ini boleh di Google, boleh tengok dalam Play Store atau sebagainya, berbagai-bagai, dan perlu ada. Jadi parental control ni penting. Itu pasal kita risau dalam COVID, masa PKP ni, anak-anak atau ahli keluarga dia akan spend masa yang lama depan gadget atau handphone masing-masing berbanding dengan hari-hari biasa. Jadi benda-benda tu boleh bahan pornografi ni boleh mudah diakses lah. Mengaktifkan mod kawalan di gadget. Selain daripada kita install ataupun pasang aplikasi kawalan, sebenarnya di setiap di handphone, di media sosial khususnya dah ada dia dah ada kawalan, mod kawalan. Sebagai kalau kita pergi kat Google, kita boleh buka kat Google setting tu, pergi kat privacy dia untuk kawal kita onkan Google search dia tu, onkan supaya dia boleh hanya bila siapa buka Google ni, benda yang melibatkan seksual dia takkan buka waktu kita search. Kadang-kadang tertulis search kat search tu, bila dia mencari dia takkan jumpa lah, dia takkan keluar. Kemudian boleh di iPhone, iPad pun kita boleh ada di handphone masing-masing, di YouTube, di FB ni semua ada. Di Facebook pun ada setting dia, di YouTube, di Twitter, di Telegram. Sekarang ni Telegram pun dah jadi bahan bahan untuk orang sebarkan bahan manusia dan sebagainya. Dan di situ ada setting dia untuk kita onkan supaya mengelakkan berlakunya anak-anak atau keluarga kita akses kepada bahan manusia. Ataupun yang akhir sekali mungkin kat router kita pun ada setting-setting tu. Jadi ibu bapa kena tahu perkara-perkara ni supaya mengelakkan anak-anak. Okey, itu langkah pertama. Maknanya nak menangani ni parental control, ibu bapa kena tahu bahawa itu boleh kontrol. Kedua, persekitaran. Ini yang selalu sosialisasi yang mempengaruhi kita untuk nonton atau terlibat dalam manusia. Itu keluarga. Jadi keluarga ni perlu mengawal. Support yang kuat adalah datang daripada keluarga, iaitu yang mula. Maknanya hubungan kekeluargaan yang rapat, dia tahu ibu bapa anak dia buka macam mana, pendidikan anak-anak bagaimana, dia ajar anak mana yang baik, mana yang tak baik dan sebagainya, supaya anak-anak tidak melakukan. Dan jadi keluarga ni aset utama untuk memastikan. Keduanya, kawan-kawan. Kita juga kena pastikan dengan siapa anak-anak kita berkawan. Kita kenal tak kawan anak? Atau yang lebih bimbang, kita dan anak kita pun tak kenal siapa yang dia berkawan. Pasal dalam dunia alam maya sekarang ni, siapa-siapa boleh jadi kawan kita. Ramai orang menyamar. Kalau kita hari ini selalu kena yang scammer macam di handphone, dalam dunia internet ni lagi banyak. So kita kena tahu, dan kita juga kena tahu siapa kawan-kawan kita, siapa kawan-kawan anak-anak kita, siapa kawan anak kita, supaya kita tak terjerumus orang yang boleh jadi pedophile untuk pedophilia yang akan menjadikan kita mangsa seks. Sekolah juga penting, pendidikan sekolah, gaulan sekolah itu mempengaruhi anak-anak. Kadang-kadang anak-anak ni dapat daripada kawan-kawan kat sekolah juga, bahan-bahan dan sebagainya. So itu kena lihatlah mana peranan guru, peranan rakan sebaya di sekolah itu penting, pastikan. Dan dalam American Journal of Medicine, dia kata kalau kita dapat mengurangkan anak-anak, kalau kita dapat mengaktifkan atau mana pelajar-pelajar ni terlibat dengan pelbagai aktiviti selain daripada belajar, dia boleh mengurangkan penglibatan remaja ini kepada gejala-gejala negatif seperti seksual dan juga pornografi.
Kedua, seterusnya kejiranan. So, kejiranan juga penting. Kalau ni maknanya kejiranan pun dia boleh memantau kalau dalam kawan-kawan tu, dalam kejiranan kita akses kepada perbankan. Nah, akhir sekali tentu yang semestinya yang paling kita kena berhati-hati dan kena kawal ialah media. Media ni termasuk media sosial, filem, video dan juga bahan bacaan. Bahan bacaan ni mungkin kurang penerbitan, tapi kita tahu di media sosial. Pornografi ni bukan lagi dalam memang kita tahu dalam YouTube ke dalam video di internet ni banyak, tapi yang membimbangkan saya ialah bila pornografi ni boleh diakses dalam WhatsApp, dalam Twitter kita, dalam Telegram, dalam IG. Itu media sosial yang setiap hari anak-anak kita menggunakan. Tapi boleh jadi dan sekarang ni dah jadi lubuk ataupun dah jadi tempat hub simpan bahan-bahan lucah dan sebagainya. So, itu kita kena memastikan bahawa persekitaran yang sihat ini mampu mengawal. Kalau tak boleh mengawal, kita anak-anak akan terjebak dengan gejala pornografi. So, akhir sekali langkahnya adalah self awareness, SES tu self awareness. Jadi self awareness ni penting, iaitu pertama segi kesihatan mental, tak stres. Kalau kita kena kawal pasal apa pornografi yang berlebihan ni pun dia boleh berkait dengan kesihatan mental. Nanti akan kadang-kadang detail. Jadi kalau kita mempunyai pemikiran yang sihat, dia akan melahirkan keluarga yang sihat. Jadi, kalau ahli keluarga pun dah semua suka tengok bahan-bahan lucah, mental anak-anak juga ahli keluarga juga akan tengok pesannya. Kemudian spiritual, pengukuhan diri, kekuatan iman. Jadi spend masa lah, itu pun yang penting. Spend masa dengan anak-anak ketika ahli keluarga. Ketika Ramadan ni kita boleh lihat galakkan baca Quran, diam sama-sama untuk menguatkan spiritual diri kita. Kerana nak menghadapi ancaman pornografi ni memang hebat. Kalau siapa yang dah tak tagih ni untuk membuang dia atau untuk melarikan dia agak hebat. Jadi spiritual ni pun diperlukan berdoa selalu. Dan akhir sekali pendidikan ya. Jadi pendidikan ni penting untuk kita ajar pada anak-anak mana yang baik, mana yang buruk, nilai-nilai murni dan sebagainya. Okey, itu mungkin. Jadi cabaran ni kenapa kita kena tahu, kena maklum, kita kena ambil maklum tentang isu pornografi ini, kerana saya kira cabaran masa depan ni yang lebih hebat lagi daripada sekarang. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang sekadar baru sebut, saya hanya tahu sebut Twitter, Telegram, WhatsApp, Insta, sekarang ni dah lebih daripada itu yang jadi bahan-bahan dan sebagainya. Yang antara yang pertamanya ialah ancaman yang akan berlaku pada keluarga kita atau sedang berlaku dalam dunia pornografi di era kini ni ialah ancaman pada Twitch. Saya tak pasti berapa ramai dulu kita pernah dengar perkataan Twitch. Mungkin tak pernah dengar kata Twitch, ataupun saya pun baru-baru ni baru faham. Tapi tengok perilaku Twitch ni dah lama. Kadang-kadang anak-anak saya pun perasan, tapi nasib baik benda yang baik. Twitch ni ialah di mana ketika seseorang tu biasanya kalau kita bagi contoh main perang-perang game itu dalam internet, tapi benda tu sebenarnya seolah macam direkam, semua orang boleh tengok dan kita boleh tengok semula. Dan orang pun boleh cari. Jadi kalau sekarang ni saya tengok trend, kalau tengok anak-anak, kita tengok main Minecraft, buat architecture, tapi dia jadi betul game. Dan YouTube kalau kita buka, dia banyak tentang macam mana permainan Minecraft tu dibuat. So sebenarnya apa yang kita main tu dirakam, terutama yang melibatkan kita ada persaingan dengan menggunakan video dan sebagainya. So ancaman sekarang ni kadang-kadang dalam Twitch ni ada di media internet tu, dia boleh buat video yang menggairahkan, kelucah tanpa kita sedari, semua orang boleh tengok. Kita rasa bercakap dengan partner kita, tapi semua orang boleh tengok dan sebagainya. Itu ancaman Twitch, walaupun Twitch ni banyaknya kanak-kanak ni lebih pada games ni, tapi dia mempengaruhi, dia boleh juga ada juga kes-kes yang melibatkan Twitch tu digunakan dalam seksual pornografi dan sebagainya. Kemudian mengubah anak menjadi seks, menjadi tarian. Ini trend, macam-macam trend sekarang suka menari objek. Jadi tapi untuk pedofile, dia suka bila menari terutama anak-anak perempuan.
remaja perempuan yang suka menari. Menari ni kalau tengok dalam media sosial ni macam-macam kaedah tarian, TikTok dan sebagainya. So kadang-kadang dia boleh ambil dia menggambarkan itu jadi satu objek tekstual yang dia boleh menaikkan nafsu dan gairah lah. Okay. Yang ketiga dark web. Dark web ni memang banyak lah yang kita yang dunia yang pasti web-web apa, tapi dia mempengaruhi kerana itu tahu dan akhirnya membawa kita kepada faham-faham lucah untuk pornografi. Penderaan seksual kanak-kanak ni cabaran makin tinggi. So kita dengar juga kat media sosial banyak orang kata musim PKP ni penderaan seksual, penderaan laku, Allah Alam. Pop-up video lucu dan permainan. So selama ni saya lihat pop-up ni dalam video YouTube ataupun ni, tapi pop-up sekarang ni dah ada dalam game. Main game, kadang-kadang game tu game elok pun boleh keluar pop-up tentang video lucu. Penggodam, hackers. Ni yang selalu yang hack orang. TikTok ni antara yang kita TikTok kerana saya tak pasti kenapa orang suka TikTok tapi aksi-aksi TikTok ni banyak sekarang, dah jadi banyak yang aksi-aksi yang menggairahkan lucah kalau kita boleh tengok dalam YouTube dan sebagainya. Okey, bahan lucah kini di hujung jari, orang boleh anak-anak ahli keluarga kita ataupun anak kita boleh dapat di mana-mana. Selagi dia ada handphone, selagi tu dia boleh dapat. Macam saya kata tadi, paling simple tak payah buka video pun, tengok WhatsApp, dah ada WhatsApp lucah, Twitter pun ada Twitter lucah, Telegram dan IG pun ada Telegram lucah. Dan akhir sekali saya ingat cabaran paling besar ialah kita memasuki era internet of everything. So bila internet of everything ni akses kepada bahan lucah ni boleh dapat. So ini kenapa kita pentingnya ibu bapa dan anak ahli keluarga semua untuk menangani isu pornografi. So saya kira itu antaranya. Jadi kalau lihat Islam juga melarang, Muhammad sangat melarang pornografi, kata kalau berzina janganlah kamu menghampiri zina, bukan buat zina. Pornografi ini sebahagian daripada zina juga, mendekatkan kepada perzinaan. Sesungguhnya zina itu datang dari satu perbuatan yang keji dan jalan yang jahat, sumber dari perbuatan. Rasulullah SAW pun ada dalam hadisnya yang berkata, yang diriwayatkan oleh Muslim, juga Abu Dawud dan sebagainya, tidak boleh seorang lelaki lihat aurat lelaki lainnya dan tidak boleh seorang perempuan. Jadi kalau dalam pornografi ini dia bukan setakat tengok aurat, tapi luas. So itu mungkin yang saya bersama dalam masa singkat ni. Saya ingat peluang, saya ingat manfaatkanlah peluang COVID dan juga PKP ini dan juga bulan Ramadan ni untuk mereka yang pernah terjebak. Itu jangan rasa bila dah terjebak tu tak boleh naik. Ini ambil peluang ini untuk taubat, manfaatkan hubungan kita spiritual dengan Allah SWT supaya dapat menangani isu. Dan akhir sekali supaya kita dapat selamatkan keluarga kita dari jadi bangsa jenayah seksual. Saya itu dulu Saudara Kamarul yang boleh saya kongsikan. InsyaAllah kalau ada boleh kita bincang. Baik, terima kasih Encik Fawaz atau Abang Fawaz atas penjelasan penerangan. Saya ingat itu satu maklumat yang mungkin mendatangkan rasa gerun kita lah juga bila kita tengok peningkatan yang luar biasa waktu PKP ni. Banyak masa kita duduk kat rumah, sepatutnya kita buat perkara yang mendatangkan faedah banyak, tapi nampaknya orang mungkin memilih untuk berhibur dengan cara yang berbeza lah. Salah satunya pornografi ni. Jadi na'udzubillah. Dan yang lebih kita risaukan ialah anak-anak yang ada kebebasan menggunakan media sosial, gadget dan sebagainya. Penggunaan tu kalau tak dikawal maka itu akan menjadi penyebab utama jugalah berlakunya penggunaan salah guna laman-laman web yang ditonton ataupun masuk dalam grup-grup WhatsApp, Telegram dan sebagainya untuk dapat maklumat yang tak sepatutnya ni. Jadi daripada penerangan yang tadi Encik Fawaz telah sampaikan, tadi disebutkan tentang PES tadi, ada 3, environmental, ada parental control, ataupun ada juga satu lagi suasana kan, self awareness kan. Ada 3. Cuma mungkin sepanjang pengalaman saya juga terlibat dengan kempen stop ni, ada juga sebenarnya ibu bapa yang masih lagi tidak sedar bahawa pornografi ni satu ketagihan. Jadi mungkin saya nak minta Wan Nur Azizah untuk terangkan sikit, betul ke tidak
pornografi ni adalah satu ketagihan ataupun adakah ianya satu cerita-cerita saja atau macam mana dikelaskan atau dikatakan itu sebagai ketagihan? Silakan Puan Nur Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya rasa Saudara Fawaz tadi dah banyak menyentuh tentang keseluruhan lah isi-isi penting yang kita perlu tahulah tentang pandemik pornografi ni yang sebenarnya. Sebenarnya tajuk ni pun macam Saudara Fawaz cakap tadi bulan puasa kan. Tapi sebab walaupun umat manusia ni dah sebenarnya ada sejarah ada sejarah dari banyak wabak-wabak lain jugalah di seluruh dunia, bukan coronavirus ni yang first lah. Tetapi takdirnya untuk kali pertama lah wabak coronavirus ini berlaku dalam era digital. Dalam era digital. Jadi banyak kita kata perkara yang kita tak bersedia untuk hadapi dan kemungkinan perancangan-perancangan perlu dibuat dari semasa ke semasa dengan keadaan kita tidak tahu bila ia akan berakhir. Tentang ketagihan ni tadi, kalau kita boleh tengok kita bandingkan ketagihan ini dengan obsesif lah, obsesif biasa kita dengar kan, obsesif compulsive disorder kan, orang kata aku ni OCD, orang kata apa beza dengan perfectionist kan. Kadang obsesif ini dia lebih kepada ada asas rasa takut fear, anxiety, kebimbangan tapi kalau ketagihan ini dia lebih terkait dengan situasi seseorang itu nakkan keseronokan saya try nak keseronokan. Contoh untuk obsesif ni, orang kata kalau dia tutup pintu berulang kali walaupun dah kunci, tapi kunci buat kali kedua, kali ketiga kan. Walaupun dia dah basuh tangan sekali tapi basuh lagi. Sekarang ni lagilah bila ada kesedaran untuk guna hand sanitizer, untuk basuh tangan kerap. Jadi itu lebih menggalakkan lagi tingkah laku obsesif tersebutlah. Dan ataupun dia membuat sesuatu tu, tingkah laku tu sebab dia nak menghilangkan rasa takut. Berbanding dengan kalau berbanding dengan adiktif ketagihan. Di mana ketagihan ni memang untuk keseronokan. Nampak tak slide yang saya share? Nampak tak? Tak keluar lagi. Keluar lagi. Okey. Kalau dalam ketagihan ini situasi bila seseorang individu itu dia mengambil sesuatu bahan, alkohol ke, kokain ke, nikotin ke, atau terlibat dengan sesuatu aktiviti dia berjudi, seks, shopping yang akan menyebabkan dia rasa seronok. Bila kita kata rasa seronok, itu ketagihan. Dia buat tu sebab untuk rasa seronok. Tapi dia boleh kontrol tak kalau untuk rasa seronok? Cuma satu tahap ketagihan ini bila dia dah dependent lah, bergantung kepada itu. Dia dah terikat dengan keadaan tu. Tapi kalau obsesif ni, dia kena buat untuk menghilangkan rasa takut. Itu beza dia obsesif dengan ketagihan. Jadi kompulsif ini berulang-ulang, satu tingkah laku itu sekiranya berterusan akan menyebabkan individu itu menjadi kompulsif lah dan mengganggu kefungsian dia. Bila kita kata dah mengganggu kefungsian, maksudnya dekat situ ada dari segi kesihatan mental dia itu perlu kita tengoklah dan biasanya individu yang ketagihan ini dia tidak mampu untuk kawal diri bila dia dah sampai tahap ketagihan. Jadi memang kalau ni kita senang sebut macam dah ketagih gadget kita kata kan, tapi kalau dalam medical ataupun mental health professional ketagihan itu dia akan tengok ketagihan tu tahap mana lagi lah.
Cuma sebab obsesif dan ketagihan ini, maksudnya kadang-kadang tu dia nampak macam overlap kan, dia mingle. Jadi orang kadang-kadang guna obses, kadang orang guna ketagihan, ya. Kemudiannya penggunaan pornografi ni dalam tahap bukan ketagihan mempengaruhi otak dan hubungan kita dengan cara yang negatif lah, ya. Dengan cara yang negatif. Sebenarnya dia memberi kesan pada otak sama seperti kokain, ya, atau dadah yang lain lah. Ada juga sebut kajian dibuat dengan heroin. Jadi ketika tahap penggunaan serta ketagihan semakin meningkat, para saintis saraf ini telah mula mengkaji otak melalui MRI untuk melihat kesan penggunaan pornografi dari semua peringkat pada otak. Jadi penggunaan berdasarkan kajian tersebut, pornografi ini didapati mengubah bukan hanya fungsi otak tu tetapi dia juga mengubah struktur otak. Otak tu jadi macam mengecut. Ya. Kita bayangkan macam bola, ya, ada angin dengan bola yang dah terpenyek lah, ya. Di shrink macam tu. Mengecut disebabkan oleh penggunaan pornografi. Bila digunakan pada kokain pun macam tu juga. Itu sebab mereka mengatakan ini new drug, ya, atau kesannya tu sama. Hasilnya bukan hanya peningkatan penggunaan tapi peningkatan tahap penggunaan yang menyimpang, tahap fetish atau ekstrim lebih tinggi dalam pornografi diperlukan untuk meneruskan tahap kegembiraan dan pembebasan dopamin yang sama di otak. Jadi bila seseorang macam orang minum arak, dia ketagih dengan alkohol, dia lama-lama dia akan membina toleransi terhadap alkohol tersebut. Bila dia mentoleransi, maksudnya hari ini minum sebotol, besok dah 2 botol. Makin lama makin banyak. Macam tu juga dengan pornografi, ya. Sebab toleransi tersebut, badan kita ni macam dah boleh adapt kan dengan sesuatu perubahan tu. Itu yang menyebabkan pornografi ini semakin lama semakin kerap dilihatlah, dilayari. Pengguna porno, dia mula kurang berminat dengan pasangan kehidupan sebenar mereka dan lebih asyik untuk meningkatkan tahap saya minta maaf lah, puasa-puasa ni sebut contoh-contoh macam ni kan, tapi saya kena sebut supaya kita nampak kesan pornografi itulah psychologically, emotionally, macam mana dia sebenarnya hijack kesejahteraan dan otak kita. Jadi pengguna yang porno, dia kurang berminat dengan pasangan real life dia. Dia lebih suka kalau ada pembaharuan-pembaharuan daripada pasangan tersebut, pembaharuan yang ekstrim, ya. Dan dia cuba untuk mensimulasikan pornografi yang dia tengok tu dalam hubungan kehidupan nyata dia. Jadi kalau suami itu suka tengok gambar-gambar atau video-video macam tu, dia mengharapkan isteri akan sedemikian juga. Ini yang kadang-kadang menjadi masalah dalam hubungan suami isteri lah. Dan kalau kita pernah saya berbincang dengan kaunselor yang melaksanakan tele-counselling, kalau soal-soal macam ni biasa orang buat tele-counselling lah, orang tak nak berdepan sangat. Kita masyarakat Melayu ni masih lagi agak tak suka certain benda macam ni kan, orang kata benda dalam kain, memang memberi tekanan pada isteri lah, especially kalau isteri tu orang Melayu kan. Tu kita tengok tadi statistik yang Cik Fawaz tunjuk tadi tu, yang keempat tu Malaysia, tapi yang bawah-bawah tu US semua. Sebab diorang boleh dapatkan sumber-sumber yang ala-ala pornografi ni senang je, berbanding dengan orang Melayu. Dia lebih suka duduk dalam bilik, hanya dia je yang tahu apa yang dia tengok dekat telefon dan komputer dia. Orang tak tahu. Itu belum lagi menjadi kita punya budaya lah. Pengguna porno lelaki ni ada tahap, dikatakan dalam kajian, pengguna porno lelaki ni ada tahap ketidakfungsian ereksi lah yang lebih tinggi, termasuklah kemampuan dia untuk orgasm berbanding pengguna yang bukan porno dalam kajian. Dan ini tidak ada
ubat lah, bukan boleh makan pil tiba-tiba elok macam tu. Ini saya pesan kepada bila kita buat kempen pornografi pada sekolah-sekolah, anak-anak remaja yang tak tahu, kadang-kadang dia pun tak tahu yang dia dah ketagih atau tak. Dia start obses, lepas tu dia dah ketagih, dia tak tahu dia dah tahap mana dah, dan dia tak tahu bahawa sebenarnya memberi kesan kepada masa depan dia. Jadi pada awalnya seseorang itu dia memang akan dapat sensasi lah dari gambar-gambar lucah yang biasa. Ni contohlah macam mana pornografi ini dia makan kehidupan kita yang sejahtera. Contohnya gambar-gambar yang biasa-biasa lah. Biasa, seksi bagi seseorang lain, orang A dengan B ni lain dari segi istilah yang dia guna, tengok pada pendedahan tu macam mana. Tapi penggunaan yang berterusan gambar-gambar lucah ini tidak mencukupi untuk menampung kenaikan kadar dopamin yang samalah. Jadi misalnya hari Isnin tengok gambar yang tidak berapa porno sangat, hari Selasa dia akan naik sikit tahap dia, yang lebih porno sikit lagi, hari Rabu akan lebih dahsyat. Dia mula meneroka kandungan pornografi yang baru dengan melihat bahan yang lebih dahsyat, tidak bermaruah dan rendah nilai. Masuklah kadang-kadang aksi-aksi rogol, pornografi kanak-kanak dan lain-lain bahan yang agresif yang dirasakan luar biasa daripada yang didapat sebelum ni. Itu yang membimbangkan kita lah. Okay. Kemudian bagaimana boleh ketagihan ini boleh berlaku lah bagaimana ketagihan ini boleh kita dapat. Sekejap saya nak ketagihan ni ada tahap-tahap ke Puan Raizah? Sana? Ada. Saya nak share slide saya ni. Okey. Dopamin norepinephrine, oxytocin, serotonin, tu semualah dia kaitan dia tu. Saya tak boleh nak ni. Okey. Jumpa balik. Jauh sangat pergi jalan. Okey. Maaf gangguan sekejap. Nampak tak? Dapat juga Ada. Ada, okey. Okey. Dopamin, norepinephrine, oxytocin dan juga serotonin ni lah. Macam mana kita boleh katakan semua neurotransmitter ini ataupun hormon ini, dopamin ni hormon, boleh dia menyebabkan kepada ketagihan. Contohlah saya buat step by step. Contohnya bila seseorang itu melihat pornografi, dopamin ni akan diriliskanlah kepada bahagian dalam otak dia yang bertanggungjawab, yang berfungsi untuk menguruskan emosi dan pembelajaran. Jadi dia akan bagi satu sense viewer itu yang tengok pornografi itu akan sharp dan fokus dan ada craving macam okay, this is what I want now, kan, macam tu. Jadi dopamin tu meningkatkan rasa keinginan dia terhadap apa yang dia tengok tu lah, masa dia tengah tengok tengah tengok pornografi tersebut. Ini sebenarnya memberikan rasa pleasure, seronok. Siapa orang tak nak hidup rasa seronok, kan? Kadang macam kita buka puasa tu, tahap keseronokan kita tinggi lah, benda-benda macam tu. So bila sampai satu keadaan lain yang mana bila penyaksi pornografi ini, susah nak pilih perkataan bulan puasa ni, takut tersalah pilih perkataan yang tak sepatutnya. Dia rasa macam dia menginginkan keinginan seks. Jadi sikit dopamin tu akan keluar, dirembeskan di dalam otak dia dan memberitahu kepada dia, cuba ingat, contohlah ni saya buat skrip lah, cuba ingat dekat mana last time
you get the same source lah. Kat mana dapat sumber pornografi yang menyeronokkan itu last time so pergilah dapatkan itu. Kemudian norepinephrine itu akan release dia yang akan, norepinephrine ni akan menyebabkan kita rasa alert dan fokus. Dalam ini kita kata adrenaline lah, macam adrenaline tapi version brain untuk otak. Jadi seolah-olah norepinephrine ni beritahu kepada otak ni okay, something is about to happen. Ada benda nak jadi ni, kita nak tengok benda yang best ni. Kadang mungkinlah orang yang melihat pornografi ni dia ni berdebar kan, jadi kan dia nak dapatkan sumber tu masa dia tengah search ke apa ke dan we need to get ready for it. Kita kena, dia alert nak cari dia fokus. Norepinephrine ini mengambil peranan. Dan seks ataupun porno ini juga dia trigger menyebabkan kepada penghasilan oksitoksin dan juga serotonin tu tadilah. Jadi vasopressin nama satu lagi tu. Jadi hormon ini cuba lay down the long term memories pada sel-sel dan dia mengikat individu tersebut kepada objek yang memberi dia sexual pleasure tadi. Kalau dia tengok daripada telefon, oksitoksin yang akan mengikat, bind penonton tu tadi dengan telefon dia. Kalau dia tengok daripada laptop, dengan laptop lah. Maksud dekat sini dia boleh tengok laptop je dia terangsang. Dia tengok telefon je dia terasa inginkan tengok website-website yang sedemikian. So dia ada memory long term yang disebabkan oleh pleasure tu tadi. Hormon oksitoksin ni lah sepatutnya benda ni Allah ciptakan ni dia bagi untuk suami isteri. Kita jadi bind, rasa happy bila dapat tu, dan oksitoksin ini akan mengikat kita dengan isteri supaya kita rasa yalah bila tu kan bila berkehendak dia balik kepada isteri dia lah yang sah, yang halal untuk itu memenuhi keperluan fitrah manusia. Tapi ni orang yang ketagih pornografi ni dia tak macam tu lah. Dia pergi pada mana gambar yang dia dapat. So kita akan tengok juga bagaimana sebenarnya selepas oksitoksin ini serotonin itu menyebabkan individu tu rasa tenang calm, dia rasa ialah bahagia kan. Itu yang Allah beri sebenarnya kepada suami isteri, bukan bagi kepada cara lain yang salah. Tapi kalau kita dah keluar daripada syarak yang digariskan di agama sebagai cara hidup, kita keluar daripada keadaan itu, memanglah dia akan beri bahana yang buruklah kepada kita dan kepada umat secara amnya. Dan oksitoksin, vasopressin ini menimbulkan rasa emotionally bonding, dia kata bonding antara kita dengan individu yang sepatutnya. So time to time bila craving for sex transform di desire disebabkan oleh dopamine tu, kita akan balik kepada sumber lah yang sepatutnya. Okay. So bagaimana sebenarnya pornografi ini dia hijack otak, dia hijack otak kita. Bila dopamin itu keluar, bila orang melihat pada porn, dia akan berusaha untuk memuaskan keinginan dopamin tadi. Sebenarnya otak ni dah penat dah. Sebab walau dia tengok banyak mana pun gambar itu, daripada tahap yang biasa kepada tak biasa, tetapi tetap tidak dapat memenuhi tidak boleh bagi satisfaction yang seperti tahap yang dia nak tadilah. Jadi lama-lama otak penat. Otak penat sebab dopamin tu produce. Tapi individu tu dah dikawal oleh dopamin ni tadi.
macam craving nakkan. Okey, cari lagi. Tapi dia dapat gambar-gambar yang baik, still gambar-gambar yang hebat-hebat, bertambah hebat semua, still dia tak dapat memenuhi keinginan yang di set dalam brain tadilah. Jadi ini menyebabkan viewer ni tadi atau penonton ni dia letih itu sebab tu dia letih, depression. Dan hasilnya setiap hari dia punya excitement motivasi diri, dia nak cari satu benda yang baru untuk melepaskan diri dia, macam orang ketagih dadah lah. Setiap hari craving nak cari dadah untuk dia rasa lebih bertenang, tapi dia cari-cari pun akan beri kesan lebih teruk selepas itu. Sebab dia dapat gambar banyak mana pun, dia best macam mana pun bagi dia, tapi tidak dapat memenuhi keinginan tahap dopamin yang sama. So ni kesan dia lah. Mana kesan dia kepada pornografi, kepada otak. Dia hijack kita punya otak. Itu dia kata rewiring. Stop semua. Kalau kita tengok orang yang dah mula dengan pornografi ni, kita boleh nampak macam kelesuan dia. Itu yang saya rasa dalam keadaan kita PKP ni, ibu bapa boleh menyaksikan perubahan anak-anak. Mungkin ada juga istilah lain lah, ada demam terperuk lah, depression sebab kesihatan mental lain, dia orang extrovert ke. Tapi bila kita dah semakin rapat dengan anak, duduk serumah ni, dah setiap hari tengok perubahan-perubahan tu, kita boleh nampak macam mana, adakah dia dah terikat dengan telefon dia, dengan ni waktu bila kan, dan motivasi diri dia tu macam mana. Mungkin saya boleh sebut juga ibu bapa yang kalau dia ikut perkembangan anak-anak yang akil balik, kan bila anak first time pertama kali datang head ataupun lelaki mimpi basah apa istilah dia tu, sebenarnya berlaku juga depression, sikit rasa anxiety, susah hati, perubahan dalam personality. Kan? Bukan saja pada perempuan lah, biasa kita highlight pada anak perempuan, tapi juga pada anak lelaki. Kan? Sebab terperanjat, macam nak urus tak tahu, macam ni juga dalam pornografi. Dia tidak ada jalan lagi macam mana dia nak adapt dengan keadaan ini. Dia dah di-trap, dia tak tahu bahawa dia telah di-trap dalam perangkap pornografi. Itu sebab ibu bapa ni kena alert dengan keadaan anak dan bantu untuk keluar bersama. Bukan marah bukan marah sebab dia terperangkap. Dia tak tahu bahawa keadaan tu sebenarnya memerangkap dia. Sebab hari ni tengok bila boring kan, biasanya dia katakan pornografi ni untuk hilangkan boring. Bila duduk setempat tak tahu nak tengok apa lagi pun, tengok IG dah habis dah tengok, semua dah tengok dah. Keluar benda-benda tu dia klik. Klik lah IG lah sekarang ni kan. Ada macam-macam lagi lah. YouTube semua tu. Bila dah klik, best pula kan. Dan tak ada orang lain yang tengok, dia seorang je. Dia mulalah akan tengok yang lebih. Dan kita punya internet ni sangat bagus dari segi membaca tingkah laku kita. Kalau kita, misalnya kita beli kasut, keluar iklan kasut je 1 minggu tu. Kalau kita tengah cari hotel, nak bercuti, dia keluar iklan hotel, macam tu juga rumah ke, baju ke, handbag ke. Macam tu juga bila kita melihat video-video sedemikian, dia akan offer lagi yang lebih best. Yang lebih best pada orang-orang yang tagih itulah. Okey. Kemudian kita tengok tadi slide ni kena ni sikit. Macam mana? Dengar tak? Tak dengar? Okey ke? Dengar. 2 minit lagi, 2 minit. 2 minit? Okey. Sampai saya 2 minit Okey. Okey, ada 5 peringkat tadi. Ni baru nak jawab soalan ni tadi. Ada peringkat-peringkat ada
Mula-mula early exposure. Dia tengok biasa-biasa je lah. Mula early exposure. Lepas tu dia akan addiction lah. Dia tengok masa budak-budak kan early exposure ni. Gambar-gambar kadang-kadang kartun, mermaid apa semua tu kan dah ada manipulate dari segi seks tu lah. Addiction. Kemudian dia pergi pada addiction, kemudian dia escalation. Escalation begins ni. Kita mula melihat kepada yang ketagih ni tadi, dia start tengok kepada more and more graphic porn lah. Kemudian desensitization. Mula dah jadi numbness yang mana dia tak hilang kegembiraan, keseronokan dah tak ada. Maksudnya kalau dia duduk dekat dalam tempat yang orang happy semua pun dia masih lagi tak happy. Dia masih tak happy. Dia seorang-seorang je dalam alam dia, tak tahu fikir apa, ke lain je. Itu antara tanda-tanda lah. Dan kemudian acting out sexuality. Ini yang paling kita takut lah, stage yang kelima ni. Yang mana dia akan pergi kepada, tadi tengok video-video, sekarang dia nak rasa. Acting out ini yang many men make a dangerous jump and start acting out sexually. They move from paper and plastic image of porn to the real world. Ini kajian lah. Kajian oleh G. McConnell. Okey. Laju sikit boleh dirawat. Dia boleh dirawat tapi bukan mudah lah. Kena guna terapi. Memerlukan kerja keras, kesungguhan dan masa. Sama seperti ketagihan lain. Cuma syaratnya dengan bantuan train mental health professional. Kalau siapa yang nak berubah tu. Kalau ada yang tengok ni ke. Dan dia adalah mangsa kepada pornografi tersebut, dia cubalah mencari motivasi diri dia dengan find a reason to be motivated. Kemudian dia belajar apa menyebabkan dia trigger kepada temptation tu. Kalau telefon, dia kena buang telefon tu Dan kalau dah sampai addicted, kalau ikut pakar 3 bulan at least kena bercerai dengan punca tu. Tak boleh dengan telefon lah. 3 bulan dia tak boleh guna telefon yang dia guna untuk tengok pornografi ataupun komputer dia ke, barulah dia boleh dikatakan bebas sikit. Tetapi mental health professional akan cuba evaluate time to time. Itu sebab dia tak boleh lah nak buat sendiri-sendiri, kena bantuan juga. Terakhir remove semua sekali apa saja yang boleh membawa pada pornografi. Dah nak zuhur okey, lari laju. So limit penggunaan internet dan dapatkan treatment daripada mental health lah, profesional. Kemudian apa yang boleh lakukan ibu bapa, dia kena aware dengan anak tersebut, limit screen time, role play, explain consequences, dan kalau anak tu memang dah kita kata apa? Nak habis. Sorry. Kalau anak tu dah terkena, jangan marah-marah lah. Kita rasa nak mulakan, dia sebenarnya bukan boleh tiba-tiba dia tanya, nak open discussion macam tu, tak boleh. Dia ambil masa, dia kena bersabar. Kadang-kadang mak-mak ni dia tak sabar, terus melompat je, dia nampak dia tanda, kau tengok ni jadi memanglah dia tak open dah, tak ada dah kejujuran. Itu my reactance yang akan orang, semua orang macam tu, dia rasa terancam. Jadi start bercakap tentang difficult emosi. Kita kadang-kadang ada, saya pun nak share tadi macam mana nak buat, dia print kan macam mana nak buat feeling chart, hari ni awak rasa apa, okey kan. Tapi kalau sesi yang macam tu, dia kena keluarlah, bawa keluar anak, dalam dia dating berdua tu, hari ni kita share pasal emosi. Dah pasal mak ni selama ni tak pernah macam ni, tapi kita chat, okey awak cerita satu emosi awak, mama ke siapa cerita pasal emosi. Hari ni awak rasa apa, dia rasa je ni. Lepas tu kita pula bagi. Sampailah kita dapat kepada apa yang kita nak tu lah. Dan kita boleh start buka.
So kita work together, keluar dari keadaan ini. Kita mak ke mama ke bukan nak salahkan awak, tetapi kita keluar bersama, hadapi benda ni bersama. Then dia akan rasa bahawa dia bersama dengan keadaan itu. Last sebelum saya serah balik ni kat mikrofon saya sendiri ni dia untung sikit lah. Saya ada pengalaman dengan apa tu, tadi ada minta share kan, pengalaman dengan orang klien yang minta untuk kita kata macam mana dia nak keluar. Dia suami baru berkahwin setahun dan dia menuduh isterinya tak pandai. Itu dia punya conclusion lah. Dia kata saya rasa isteri saya tak pandai ambil hati saya. So bila tengok rupanya dia memang ketagih dengan pornografi. Pada waktu yang sama dan handphone yang sama, tempat yang sama. Benda tu cuma trigger, dia tak boleh. Pada waktu malam sekian-sekian, dia kata dia tak boleh buat. Sampai waktu tu je hati dia rasa nak tengok sangat. Dia try lawan tapi tak boleh. So dia kata isteri dia tak memenuhi apa yang dia nak lah. Dan akhirnya dia keluar mencari kepuasan di luar. Ini maksudnya dah parah lah. Kalau macam tu, kalau buat tele-counselling ke apa, dia tak membantu banyak sebenarnya. Sebab serangan itu datang pada dia nak lawan seorang-seorang. Macam mana pun dia kena mencari mental health professional, pakar untuk bersama-sama membantu. Kalau anak-anak, dia ada mak ayah lah yang boleh bantu, guru kaunseling dan sebagainya. Okay, itu saja. Terima kasih banyak. Minta maaf ambil masa. Terima kasih Puan Azizah atas perkongsian. Saya ingat pengalaman tu penting juga. Saya ada kenal dengan seorang mental health professional ni. Dia kata kalau rutin dia tu berubah, dia kena start balik daripada awal. Itu yang menyebabkan dia jadi ambil masa yang panjang lah. Sebelum kita berpisah ni, mungkin ada pesanan daripada Encik Fawaz juga pada orang yang dengar ni, mungkin ibu bapa, macam mana dengan keadaan anak-anak kat rumah. Terima kasih So saya ingat simple je, maknanya PKP dan Ramadan, so manfaatkan masa bersama keluarga. So kita ada duduk dengan keluarga, dah tak boleh lagi mana pun, dah tak boleh lagi mana. Fahamilah anak, fahami adik-beradik kita, ahli keluarga kita, dan juga kita kena share the value, nilai-nilai murni kepada ahli keluarga kita supaya mereka tak terjebak dengan isu-isu pornografi tersebut. So masa yang ada, manfaatkan sebaik mungkin bersama keluarga. Baik, terima kasih. Puan Nur Azizah, mungkin ada pesanan yang penting juga. Yelah mungkinlah dari satu sisi kita nampak macam tak baiknya lah kita kena duduk kurung dalam rumah, tapi ini sebenarnya ibu bapa dipaksa untuk tengok anak. Sebelum ni mungkin susah nak kontrol. Bila kita cakap dengan mak ayah, dia kata dia bawa keluar lah apa semua seolah dunia lain. Tapi sekarang ni anak duduk dengan kita, rumah besar ke rumah kecil ke, dia dengan kita yang kontrol. Jangan sampai kita hilang autonomi kita lah. Kita mak ayah kita ada kuasa untuk kontrol anak-anak. Jadi bukan alasan untuk kita katakan saya memang tak boleh nak kawal dia. Cuba dapatkan bantuan lah kalau ada dalam keadaan tertentu yang mungkin tak dapat nak kawal ataupun di luar kemampuan. Itu sajalah. Baik, terima kasih kepada dua orang panelis kita pada tengah hari ini. Kita dah pun masuk waktu zuhur. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menonton, yang mendengar. Saya ingat dan saya harapkan apa saja yang kita kongsikan ni menjadi perhatian lah kepada semua untuk diambil tindakan, khususnya bila kita ada di rumah, anak-anak lah khususnya depan mata. Bahkan saya percaya panelis kita pun boleh setuju dengan saya ingat yang terlibat dengan pornografi ni bukan anak-anak saja sebenarnya. Orang dewasa pun sebenarnya banyak juga terlibat. Bahkan kesan dia pun agak berbahaya. Bukan sekadar kepada hubungan suami isteri, bahkan pada anak-anak yang mungkin jadi contoh atau secara tak langsung terdedah kepada apa yang dilakukan. Jadi kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk meneruskan apa sahaja perancangan untuk keluarga kita dalam rumah masing-masing. Saya ucapkan terima kasih kepada dua-dua panelis, Puan Nur Azizah dan juga Encik Fawaz, dan terima kasih juga kepada WAP TV yang hari ini menghostkan kita
sesi kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi dalam bicara yang seterusnya. Jadi teruskanlah untuk menonton Wab TV setiap hari. InsyaAllah ada perbincangan yang patut untuk kita dengar dan juga kita kongsikan dengan orang ramai. InsyaAllah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.